Bismillahirrahmanirrahim. Apa perkara pertama yang kita lakukan setelah kita bangun pagi? Ya, kita akan mengucapkan Alhamdulillah, betul tak? Kerana kita dapat bangun pada waktu pagi tersebut, kita dapat tunaikan solat subuh. Kemudian, apakah aktiviti yang saya lakukan selepas solat fardu subuh adalah saya akan membaca Al-Quran saya. Saya akan buka Al-Quran dan saya akan baca berserta dengan terjemahannya. Dan kemudian perkara kedua yang saya lakukan adalah saya akan catatkan sesuatu di dalam buku planner saya kerana saya nak merancang hari saya supaya saya tak tertinggal task yang saya lakukan. Jadi jom kita cuba buat dalam planner ni. Untuk kita catat perkara yang biasa saya catatkan adalah kita buka ruangan di sini, dan planner ini adalah planner undated, so kita boleh menulis tarikh dan juga hari sendiri. Dan boleh catatkan solat saya hari ni kita ada lakukan tahajud ke, solat sunat sebelum subuh ke, so kita boleh catatkan di ruangan sini. Infak yang perlu kita rancang pada hari ini kita boleh catatkan di ruangan ini. Dan saya nak kita sama-sama menulis di ruangan ini. Saya akan pilih ayat yang saya baca pada hari ini dan kita akan catatkan di ruangan ayat Al-Quran hari ini di sini. So kita pilih terjemahan sahaja. Kita pilih satu ayat untuk kita memuatkan di ruangan ini. Jadi saya memilih untuk menulis terjemahan ayat yang ke-60 surah Al-Mu'minun. Okey, untuk pemilihan tulis ayat di kawasan ini terpulang kepada diri kita masing-masing. Kerana bagi saya, bila saya baca ayat ini, saya rasakan saya mahu mengambil sesuatu pengajaran daripada ayat ini. Kerana pastinya banyak ayat, bukan? Dan terpulang untuk kita memilihnya. Okey, yang penting kita rasa deep atau kita rasa touch dengan ayat tersebut. So bagi saya nak pelajari, saya nak ambil pengajaran daripada ayat yang ke-60 surah Al-Mu'minun. So kita akan tulis di sini surah Al-Mu'minun 60 surah ke-23 ayat yang ke-60. Jadi kita tuliskan terjemahannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka sedekahkan dengan hati penuh rasa takut, kerana mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Langkah yang saya akan lakukan adalah apa yang saya nak pelajari daripada ayat yang kita tuliskan tadi. So yang pertama adalah ayat ini sebenarnya menceritakan tentang sedekah, kan? So siapa yang bersedekah, kita tulis sini, bersedekah dengan syarat hatinya penuh rasa takut. Sebenarnya waktu kita nak memberi tu, kita nak bersedekah, hati kita adanya rasa takut kepada Allah, so that bila kita bersedekah, kita akan ingat kepada Allah. Sedekah ni aku lakukan kerana Allah. Sedekah ni aku tidak akan mengungkitnya, kita tidak akan menyebutnya, kita tidak akan menyakiti orang yang kita memberi sedekah, kerana kita takut kepada Allah. So aku beri ni kerana aku nak redha, rahmat daripada Allah. Kerana rezeki yang aku beri ini, aku kongsikan kepada orang ini adalah rezeki yang datangnya daripada Allah. So bila hati rasa takut, kita akan sentiasa sedar, kita akan aware tentang apa yang kita berikan, kita kongsikan rezeki tersebut. Okey, so pertama kita bersedekah dengan hati kita ni ada rasa takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita tahu sesungguhnya akhir sekali, kan, yang kita dapat pengajaran dia daripada ayat ini, akhir sekali adalah saya akan kembali kepada tulis kat sini, kan, saya akan kembali kepada Allah. Bukan saya saja, saya dan juga harta saya semuanya milik Allah, kan. So apa yang kita lakukan adalah kita bersedekah. Kalau kita tak bersedekah, barangkali harta yang kita ada tu mungkin kita akan enjoy untuk diri kita, kan. So dia punya nikmat dia tak berapa nak long lasting sangat lah. Tetapi sekiranya rezeki yang kita ada itu kita berkongsi, kita kongsi rezeki dengan orang lain, dia punya nikmat itu berpanjangan, manfaatnya berpanjangan, pahalanya berkekalan, kan. Yang penting kita jagalah amalan tersebut, kan. Kita buat senang, tetapi nak menjaga amalan itu adalah salah satu kekuatan untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Kerana bila nak terhapusnya sesuatu amalan itu sangat mudah. Contohnya dia dah mengungkit, kan, mengungkit apa yang diberi, habis dah, kan. Contohnya dia sakiti hati orang yang diberi, kan. So nampak tak, kita dah pelajari at least sedikit lah, setiap hari, setiap pagi kita bangun, kan. Saya sebagai seorang ibu, so saya kena melihat kepada apakah motivasi, message daripada Al-Quran sebenarnya untuk saya ambilkan panduan pada hari ni. So dan hari ni kita ambil pengajaran ayat tentang sedekah. So hari ni aku nak bersedekah
nak bersedekah macam mana. Sebagai seorang ibu, kita ada ahli keluarga kita. Mungkin barangkali bukanlah sedekah daripada sudut keuangan saja kan, ikut kemampuan. Bersedekah ikut kemampuan yang kita ada. Kalau kita sebagai seorang ibu, kita bersedekah dengan ahli keluarga kita memberikan khidmat kita sebagai seorang ibu, menjalankan amanah kita sebagai seorang ibu, melayan anak, menyediakan makanan. Itu adalah semuanya kita niatkan sebagai satu sedekah kita kepada ahli keluarga kita untuk kita meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita boleh tandakan juga di ruangan ini. Contoh hari ni kita dah baca Quran belum? Kalau dah baca tilawah, kita tanda. Kemudian dah istighfar ke belum? Sedangkan Nabi pun beristighfar kan, mohon taubat kepada Allah, apatah lagi kita kan. So ada istighfar ke belum? Tanda kalau dah, contohnya dah zikir ke belum? Kalau dah, tanda. Kemudian ada tadabbur tak? Tadabbur ni secara panjangnya ayat ni contohnya nak dilebarkan lagi. Sebenarnya ini ringkas sahaja kan. Kalau cara nak meluaskan, menambahkan lagi informasi tentang ayat ni, kita boleh refleksikannya di dalam buku Jannah Tadabbur Quran. So kita akan letakkan di dalam buku Jannah Tadabbur Quran kita tulis di ruangan ni kan, ayat Quran, terjemahannya kan. Ini macam lebih detail lagi lah kalau kita nak meletakkan ayat yang tadi tu. So kita boleh saja kan, ini untuk kita punya harian kita lah, untuk kita melihat ayat Quran, untuk kita ambil pengajaran ni secara shortcutnya lah kan, shortcutnya lah kita nak ambil pengajaran daripada ayat tersebut. Kalau selawat ke belum, tadabbur, kalau tadabbur ni lebih kepada kita mendengar pun boleh kalau sekiranya perempuan dalam perjalanan nak pergi kerja, mendengar radio ke, YouTube ke kan, televisyen ke, so boleh juga tadabbur itu melalui pendengaran. Kita mendengar lah, kita mendengar ceramah. Okey, hadis hari ni, contohlah kalau dalam Al-Quran saya ni, di ruangan bawah ni memang ada hadis, so boleh juga kita catatkan hadisnya kan. Kemudian seterusnya adalah 3 perkara yang Allah beri kepada saya pada hari ini. Apa yang kita nak syukuri? Alhamdulillah, contohnya satu, hari ini aku hidup sihat kan, contoh hari ini aku hidup sihat. Yang kedua, Alhamdulillah dapat mendirikan solat subuh ke kan. Yang ketiga, Alhamdulillah hari ini dapat bernafas kan. Hari ni Alhamdulillah dapat makan, okay, sihat ke badan, macam-macam yang boleh kita syukuri nikmat daripada Allah SWT. 3 perkara yang Allah berikan kepada saya ini adalah bahagian, saya namakan dia sebagai morning gratitude. Okay, morning gratitude, di mana perkara inilah kita nak latih diri kita untuk bersyukur. Latih menulis kesyukuran. Kan, latih menulis nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau nak katakan senaraikan tu memang banyak kan, tapi kita latih dulu dalam 4 ke 5 baris ke, paling kurang 3 lah yang saya letak sini, 3 saja. So kita boleh latih diri kita hari-hari.